Ramai tidak menyedari keupayaan anak istimewa yang secara zahirnya dilihat lemah dan tidak berdaya saing. Tanpa disedari, golongan ini mempunyai pelbagai kelebihan, malah mampu berdiri sama tinggi dengan kanak-kanak normal lain. Pengasas Persatuan Ibu Bapa Anak Bermasalah Pendengaran, HIRMI Malaysia HMM, Norzibah Fazlina Abdul Ghani berkata, anak istimewa ini boleh menjalani kehidupan dan bersekolah seperti biasa, mempunyai masa depan cerah, malah berpotensi menjadi pemimpin berkaliber. Norzibah Fazlina berkata biasanya selepas menyedari anak mengalami masalah pendengaran, ibu bapa sedih, malah tidak kurang menangis berhari-hari seakan tidak menerima hakikat terhadap kurniaan ini. Menurutnya, penubuhan HMM bertujuan memberi perkhidmatan bantuan dan menyalur maklumat serta sokongan moral kepada ibu bapa daripada pelbagai lapisan masyarakat untuk menjalani proses perkembangan anak-anak istimewa. Pertamanya untuk kita meningkatkan kesedaran di kalangan masyarakat, di kalangan keluarga untuk menggunakan alat pendengaran supaya anak-anak dapat orang kata benefit lah daripada penggunaan alat pendengaran. Dengan penggunaan hearing aids dan cochlear implant dengan terapi yang betul, anak boleh bercakap seperti kanak-kanak normal dan boleh masuk ke sekolah normal lah. Target kita ialah kedua-dua, parents dan anak-anak lah. Kebanyakan mereka yang memilih untuk anak memakai alat pendengaran ni ialah dia nak anak dia bercakap. Untuk anak bercakap ni, parents yang banyak kena ajar anak bercakap di rumah. Jadi parents, kami sediakan banyak workshop. Kita bekerjasama dengan pakar-pakar terapi semua untuk datang bagi workshop kepada parents macam mana dia nak boleh bantu anak dia di rumah. Di samping tu, anak-anak tu yang datang, kita nak build dia punya self confidence. Jadi dia datang, dia kadang-kadang dia belajar macam mana nak bercakap dengan orang ramai. Dia bermain sama mereka supaya dia tak rasa sangat dia tu seorang je yang pakai alat kan. Daripada jumpa orang lain, so dia akan start rasa menerima diri dia dan dia tak malu dengan diri dia lah. Jadi kita nak buat aktiviti-aktiviti seperti workshop, playgroup, mungkin kelas tuition untuk kanak-kanak ni. Semua tu memerlukan dana dan harap masyarakat dan company-company berminat untuk support our cause supaya kami dapat orang kata menjalankan banyak lagi aktiviti untuk membantu kanak-kanak ni supaya mereka dapat peluang dan dapat memaksimalkan potensi yang ada pada mereka. Potensi untuk belajar bersama dengan kanak-kanak normal lain lah. Semasa lahir, kita orang tidak detect lah yang dia tu ada masalah pendengaran. Dia ada buat newborn screening tapi dia punya result dia tu inconclusive masa tu. Jadi kita pun tak suspect apa-apa sampailah dia usia dia setahun lebih, dah dekat-dekat 2 tahun macam tu, kita tengok kenapa speech dia tu lambat sangat kan. Macam nampak macam pandai je tapi tak bercakap-cakap juga kan. Lepas tu kita pun sebab pediatrician semua pun rasa macam dia okey je. But kita orang macam suspect something is wrong lah. And then we send for hearing testing. Bila kita send for hearing testing, kita find out that dia memang tidak dapat mendengar langsung. Semua frekuensi dia tak dapat detect langsung. Jadi memang kita panggil profound hearing loss lah. Jadi lepas pada tu of course lah perasaan kita sekeluarga rasa sedih lah kan. Macam dah lah dia nak sulung kan, kita punya harapan macam-macam, tiba-tiba macam tu pula masalah kan. Tapi mungkin walaupun sedih tapi kita macam cuba untuk tidak membiarkan perasaan sedih itu menguasai jiwa kita sangatlah. Macam okey, kita sedih tapi apa yang boleh kita buat untuk bantu budak ni, kan. Walaupun sedih kita masih tetap berusaha lah, kita tidaklah sedih lama sangatlah kiranya. Lepas tu kita pun find out lah apa yang boleh kita buat, contact orang-orang yang berkenaan semua kan. Dan disebabkan dia punya hearing loss dia sangat besar, profound, yang betul-betul profound, makanya kita dah tahulah yang dia tak akan dapat benefit daripada memakai alat bantu pendengaran kan, hearing aid. Jadi kita terus proceed kepada cochlear implant lah. Kita pakai juga hearing aid tu sebagai satu test lah, dan juga untuk membiasakan dia untuk pakai alat di telinga kan. Tapi kita tidaklah mempunyai harapan besar dengan hearing aid tu sebab kita tahu dia punya telinga memang tak pick up langsung dengan sound kan. Jadi masa usia dia 2 tahun 2 bulan kita buat operation. By the time dia 2 tahun, dekat-dekat 2 tahun 4 tu kita switch on dia punya telinga kan. Lepas switch on tu
kita tengok dia boleh dengar kan. So, tapi benda tu of course lah dia adalah proses yang panjang. Mula-mula tu kita tahu dia dengar sebab bila kita on je dia terus dia resah tu, dia macam apa benda yang berlaku ni, dia macam tak tahu kan. Selama ni dunia dia kan sunyi je kan, tiba-tiba ada bunyi yang masuk, maka dia rasa lain sikit dan mula-mula memang dia reject, dia tak nak benda tu. Jadi mula-mula tu susah lah nak dapatkan dia untuk pakai benda tu dengan konsisten, tapi kita kena berusahalah sebab kalau banyak ibu bapa yang tewas dekat situ. Bila anak tak mahu, maka dia tak mampulah nak push, kesian lah. You tak boleh buat macam tu. Sebab kalau tidak, you tak akan nampak result lah kalau you tak pakai kan. Lepas tu bermulalah sesi terapi yang memanjang. Sesi mapping telinga yang panjang, macam 2 minggu sekali pergi adjust telinga lagi, 2 minggu sekali adjust lagi CI tu. Nak mendapatkan pendengaran yang optimum. Banyaklah komitmen yang kita perlu buat lah. Dan terapi yang berterusan, berpanjangan lah. Hai, nama saya Riana Mahira. Umur saya 12 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Seksyen 2 Bandar Kirara. Kepada ibu bapa yang mempunyai anak yang bermasalah pendengaran, janganlah risau kerana Persatuan Hilmi boleh membantu mereka bercakap dan bertutur seperti orang lain. Terdapat pelbagai aktiviti yang bagus dan seronok di Persatuan Hilmi, dan janganlah lupa mendaftarkan diri di Persatuan Hilmi Malaysia.